bahasa dari sudut istilah syarak, siapakah yang mula-mula menyusunnya. Macam kita baca kitab Aqidatun Najin, apa kelebihan dia. Begitu juga dalam ilmu-ilmu yang lain, sebagaimana ulama menyebut inna mabadi'a kulli fannin asyaratun, sesungguhnya mabadi' ini diambil kalimah asalnya bada'a yabda'u. Contohnya orang berzanji dia pun sebut kalimah abtadi'u. Bismillahirrahmanirrahim, abtadi'ul imla'a bismidzatil aliyam. Bismillahirrahmanirrahim, aku mulakan menulis nazar ataupun nasar berzanji ini dengan, iaitu dengan nama Allah yang tinggi. Kalimah daripada bada'a yabda'u, ibtada'a yabtadi'u, mana permulaan. Bagi tiap-tiap ilmu itu ialah 10. Yang pertama al-haddu ta'rif, yang kedua apakah tajuk dia, wal mawdu'u, kemudian yang ketiga summa samaratu, apa hasilnya, wa fadluhu, dan apa kelebihannya, wa nisbatuhu, apa nisbah ilmu ini, wal wadi'u, siapakah yang mula-mula menyusunnya, kemudian al istimdadu, ambilannya daripada mana, hukum syari', hukum syarak macam mana, wa masailu, apakah permasalahannya. Kalau 10 ini dapat diketahui, wal ba'du bi ba'din iktafa, sebahagian daripada sebahagiannya jadi saling melengkapi di antara semuanya. 10 perkara, atau setengah daripadanya, ataupun tak sampai 10 lah. Cukuplah memadai ilmu-ilmu ataupun yang asas diketahui, apa nama dia, sudut istilah dia, atau sudut bahasa, apa kelebihan dia, apa ambilannya. Ataupun yang paling lengkap ialah 10 perkara itu hendaklah, ataupun 10 mabadi ini diketahui. Pertama, hakikatnya. Yang kedua, faedahnya. Ketiga, tempat menghantarkannya, iaitu maudhu' dia tu apa dia, tajuk dia. Keempat, orang yang menghantarkan dia, siapa yang menyusun ilmu tasawuf ini. Kelima, kelebihannya, apa kelebihan ilmu tasawuf ini. Keenam, nisbah ilmu ini dengan ilmu-ilmu yang lain, apakah ilmu ini afdal ataupun ilmu ini tidak afdal. Ketujuh, tempat mengambilnya, adakah ianya daripada mimpi ataupun kata tok syekh, apa sumber hukum ataupun ambilan ilmu ini, apa dia, kalau daripada Quran apa dalil dia, daripada hadis apa dalilnya. Kedelapan, namanya, apa nama ilmu ini. Kesembilan, hukum syarak padanya. Yang ke-10, masalah apa permasalahan yang dibahaskan berkaitan tentang 3 perkara yang telah kita bahaskan pada pengajian yang lepas, iaitu kita membersihkan hati daripada sifat yang tercela dan kita hiasikan dia dengan sifat-sifat yang terpuji. Kemudian kita isikan dengan, kita hiaskan dengan zikir-zikir dan amal-amal yang saleh. Adapun hakikatnya itu, adapun hakikat ilmu ini, maka seperti yang telah tersebut itu, hakikat ilmu ini sebagaimana yang telah tersebut sebelum ini, iaitu mengetahui akan segala kaedah-kaedah yang dikenal dengan ilmu ini, akan kebajikan hati dan kebajikan segala panca indera. Dengan ilmu ini kita dapat mengenal macam mana nak jadi hati ini baik, nak mengenal macam mana hati ini nak jadi baik. Jadi diajarkan kaedah-kaedah. Ada sifat wara', contohnya diajarkan apa itu ikhlas, apa itu zuhud, sifat-sifat mahmudah.
sebagaimana dalam kitab-kitab yang lain. Kemudian diajarkan kita ada adab kita berzikir, adab kita dengan murid, adab kita dengan guru, daripada contohnya riya, ujub dan sebagainya. Inilah hakikat ilmu tasawuf. Kalau orang tanya apa itu ilmu tasawuf, iaitu ilmun bi usulin yu'rafu bihi salahul qalbi, ataupun terjemah dalam kitab kita di atas tu, hakikat ilmu tasawuf itu mengetahui akan segala kaedah-kaedah atau mengetahui segala asal usulnya. Yu'rafu bihi, dikenal dengan ilmu tasawuf ini salahul qalbi, salahul qalbi, iaitu dikenal dengan ilmu ini akan kebaikan hati. Macam mana nak baikkan hati? Ilmu banyak pun tapi tak ada tasawuf, tidak memberi manfaat. Ada banyak ilmu tapi belagak tentu arah. Banyak ilmu takabur, riak, ujub, pandang lekeh ke orang, begitu. Suka memperendah-rendahkan orang, anggap orang ni tak baik, dia yang terbaik. Ini ada ilmu tapi ilmu tidak memberi manfaat. Perlunya ilmu tasawuf. Oleh sebab itulah Al-Imam Abu Hasan As-Sazuli rahimahullahu ta'ala menyebut bahawa sesungguhnya barang siapa man lam yataghalghal, barang siapa yang tidak mencuburi ilmu fi ilmina, pada ilmu kami ini, itu ilmu tasawuf, mata musirran alal kabairi wa huwa la yash'uru. Kalau dia mati pun, dia mati dalam keadaan berdosa besar, dalam keadaan dia tak sedar. Barangkali dia ada sifat riak, barangkali dia ada dalam sifat ujub, ataupun sifat-sifat yang lain. Dia tak sedar kerana dia tidak ada ilmu tasawuf. Oleh sebab itulah ilmu tasawuf ini amat penting. Amat penting kerana dia mengajarkan kita membersihkan hati. Itu telah kita bahaskan pada pembukaan kitab kita ini, muqaddimah dulu. Telah dibahaskan dia kata. Dan ada pun faedahnya. Apa faedah ilmu tasawuf ini? Bukan ilmu tasawuf ni berhati ataupun orang berpusing-pusing sana hati, itu bukan tasawuf. Itu orang berzikir. Kadang-kadang ada orang berzikir, ada berzikir tapi masuk ilmu sihir, masuk ilmu suluk, pergi bersuluk tapi jadi tukang bom, jadi tukang sihir. Ini jadi masalah. Semayang tidak, puasa tidak, bersuluk, berzikir, meninggalkan ibadat-ibadat kerana dia tidak tahu kaedah ilmu tasawuf. Dia nak supaya bila dia berzikir ni, masuk zikir ni, boleh nampak benda gaib, nampak benda apa. Itu bukan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ialah ilmu membersihkan hati. Seorang yang tawaduk, rendah diri kepada Allah, itu ilmu tasawuf. Kemudian untuk menghiaskan dia adalah zikir-zikir, adalah amalan-amalan yang soleh. Dan ada pun faedahnya, maka iaitu baik hatinya. Itulah faedah ilmu tasawuf. Hati ini jadi baik. Bila hati ini jadi baik, masyarakat pun jadi baik. Hati baik, akhlaknya baik, dengan jiran pun baik, dengan orang lain pun baik. Dia dengan Allah baik, baiklah dengan kepada manusia. Kalau dia tak baik, bila dia tidak baik dengan Allah, tidak baik dengan manusia, walaupun dia berzikir sampai nak runtuh rumah, ini bukan ulama tasawuf. Ini bukan ulama tasawuf. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itu Imam Abu Hasan Sazuli ada menyebut, idza ra'aita man futiha lahu fit tasdiqi bihadha at-tariqi fabashshirhu. Apabila kamu melihat man akan seseorang futiha lahu fit tasdiq,
dibukakan oleh Allah padanya membenarkan kitab Allah dan membenarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadhihi tariqah, dengan tariqat, dengan kaedah ini, jalan ini, fabasyirhu, maka berilah berita gembira. Maka kita nak mencari orang sebagai idola kita bahawa dia berpegang teguh pada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan belajar Quran hadis tapi dia belagak, pergi bid'ah orang, pergi sesat orang, ini tak ada tasawuf. Dia kata dia ahli sunnah Quran hadis tapi bid'ahkan orang, sesatkan orang, pandang orang tak betul, semua orang ibadat tak betul, dia lah betul. Ini bukan ikut sunnah. Pergi tegur orang tengah-tengah orang ramai, ni apa pasal awak buat begini, memalukan orang di khalayak orang ramai. Ni tak ada tasawuf, tidak ada tasawuf. Pergi malukan depan orang ramai dimalukan. Ini bukan ulama tasawuf. Dia tidak menjaga hati orang. Orang ulama tasawuf ialah hatinya bersih. Bagaimana cara Nabi SAW berdakwah? Hatta orang Arab Badui kencing dalam masjid. Kalau kita dah lama kita terajang dah. Kalau kita bodoh ke kau ni pergi kencing-kencing, orang kali kita kata gila kau. Tapi Nabi SAW biarkan Arab Badui itu kencing. Mah biarlah ia pergi kencing dulu, kerana dia tak tahu. Sudah habis kencing, para sahabat dah marah. Nabi SAW bersabda, belum lagi marah, kata subbu alaihi zanuban minal ma, pergi ambil air, tuangkan ke atas tempat kencing tadi. Belum marah lagi, suruh tuang dulu. Inilah di antara contoh yang dicontohkan oleh Nabi SAW sebagai ikutan di hadapan para sahabat, bagaimana berhadapan dengan orang yang tak tahu apa. Ini dia. Bukan kita pergi marah, pergi terajang dia, kita bodohkan dia, kita setankan dia dan sebagainya. Kita malukan di halayak orang ramai. Jadi bukan ulama tasawuf. Kita marah orang tengah-tengah mengaji, tak boleh. Tidak ada akhlak. Tidak ada akhlak kita sebagai guru. Kerana barangkali orang yang mula belajar ini baru nak belajar. Ini dibahaskan dalam ilmu tasawuf. Jangan kita faham, kita saja yang faham. Ada adab belajar, tetapi adab seorang pendidik juga ada adab, sebagaimana yang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Adab seorang guru, adab seorang murid. Kita faham adab seorang murid, tetapi adab seorang guru macam mana? Ini bahaslah ilmu tasawuf, sebagaimana disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Apa faedahnya? Maka iaitu baikkan hati dan baikkan segala panca inderaannya di dalam dunia. Maka panca indera ini baik. Itu sebab kalau kita baca dalam kitab hikam, ada beberapa cerita Tuan Syekh ni umur dia dah 100 lebih, tapi badan dia sihat. Orang tanya, Tuan Syekh, kenapa badan sihat, lutut pun bagus, tangan pun bagus? Kerana aku menjaga anggotaku semenjak daripada sebelum balik lagi. Tangan ni tidak melakukan dosa, kaki ni tidak melakukan dosa, mata tak tengok maksiat, telinga tak mendengarkan benda maksiat, mulut tak buat maksiat. Maka Allah peliharakan sebagaimana aku pelihara anggota. Kita ni barangkali sakit pinggang, sakit lutut, sakit kaki. Barangkali dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dulu ada kaki, kita ajar orang. Dulu ada tangan, kita slap orang, kita tampar orang, kita belasah orang. Itu sebab dah tua-tua ni. Kadang-kadang ada tangan dulu kita inayakan binatang-binatang. Nampak ni? Kita baling sana, baling sini. Barangkali ada tangan ni dulu kita suka baling buah orang. Nampak buah mangga kan, kita baling dengan batu. Jatuh buah mangga ni, seronok makan, minta pun tidak. Sambil balik sekolah pergi baling buah mangga ni. Ataupun baling buah rambutan orang.
Dah tua ni tangan terketar-ketar gitu. Macam-macam ubat. Menyedarkan kita, bertaubatlah kamu kepada Allah. Tangan ini macam-macam ubat tak boleh. Barangkali ada dosa kita. Barangkali ada dosa. Ada dosa. Oleh sebab itu Allah bagikan sakit ni supaya kita ingat kesalahan yang telah kita lakukan, minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah ampunkan dosa. Supaya Allah ampunkan dosa. Kalau kita ada duit, kita bersedekah. Kalau orang lah contohnya, tuan punya pokok rambutan, tuan punya pokok mangga, tuan punya pokok kuinin, sudah meninggal dunia, ataupun segan dah nak jumpa balik. Sekarang kita dah jadi tok imam, kita sekarang ahli JK masjid, nak jumpa cucu-cucu dia ni, pakcik dulu yang lempar kau punya ni kata buah rambutan, buah mangga, buah apalah semua ni. Jadi kita banyakkan bersedekah, kita minta supaya Allah ampunkan dosa tuan punya pokok. Nak jumpa kita rasa malu, nak jumpa barangkali menjatuhkan kedudukan kita, maruah kita akan tercemar. Maka kita banyakkan berdoa minta Allah ampunkan dosa kita dan ampun dosa kepada orang yang punya atau tuan punya pokok. Ini diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Bersih hati dia, bersih, hatinya bersih. Dan seterusnya lagi, dan dapat kemenangan dengan setinggi-tinggi pangkat. Dengan ilmu tasawuf ini, maka ia akan tinggi kedudukannya. Oleh sebab itulah ulama tasawuf menyebut anwarul qulub fil ilmil mawhub. Anwarul qulub, cahaya-cahaya pada hati ini pada mana? Fil ilmil mawhub, pada ilmu yang dianugerahkan oleh Allah. Bila hati kita bersih, hati kita jujur, hati kita ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala kurniakan ilmu yang dinamakan al-ilmul mawhub, ilmu yang dianugerahkan oleh Allah. Kita baca Quran rasa seronok, kita semayang rasa lazat, kita rasa buat ibadat ni seronok aja. Begitu. Tapi kalau kita buat ibadat rasa nak cepat habis saja, belum dapat al-ilmul mawhub. Sebab apa? Sebab dia belum bersih. Tapi kalau diri kita sudah bersih, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan tertinggi di sisi Allah. Ya Allah berikan al-ilmul mawhub, ilmu yang dianugerahkan oleh Allah. Tidak ada formula yang lain. Kita semayang, kita walaupun tak faham makna, tapi rasa seronok semayang. Nak semayang aja kerja kita. Kita berzikir rasa seronok aja. Bukan kita lepas berzikir campak tasbih gitu. Tasbih tepi-tepi tu ada, habis zikir kita campak gitu. Ini orang tidak hormat kita berzikir. Zikir, benda yang kita zikirkan, kita tak hormat. Kita tak hormat. Kalau kereta baru beli, kita campak kunci, kita kata rosaklah dia, caklah. Kita jaga sungguh benda yang kita sayangi. Kita boleh berzikir, kita menyebut nama Allah, tasbih ni campak je. Berapa ramai orang zikir campak gitu. Mencampak. Tak ada adab dengan Allah. Allah tidak memberikan al-ilmul mawhub. Dia tidak merasakan satu kenikmatan, satu rezeki yang Allah berikan kepada dia. Oleh sebab itu dengan ilmu tasawuf, bila dia bersih, semua ini diambil kira. Diambil kira. Kita nak melunjurkan kaki. Oleh sebab itu disebut dalam kitab tasawuf seorang ulama yang terkenal, Al-Imam Abu Yazid Bustami rahimahullah ta'ala, ketika dia duduk di dalam tempat berzikirnya, dia melunjurkan kaki ke kiblat. Tiba-tiba terdengar dengan suatu suara. Apakah begini seorang hamba Allah? Apakah begini adab seorang hamba dengan raja? Apatah lagi kamu berhadapan dengan raja segala raja, iaitu Allah. Kita tadi semayang sujud menghadap kiblat. Apapun kita menghadap kiblat, kemudian kaki ini kita lunjurkan kepada kiblat, menghadap kiblat, seolah-olah kita tidak hormat tempat yang kita sujud.
terhormat begitu hati. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan al-ilmul mauhub kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah taala, ditinggikan kedudukan. Ini adab ni kau kena jaga. Tadi kamu berzikir, kamu sujud menghadap ke Baitullahil Haram, tempat yang dimuliakan oleh Allah, maka hendaklah kamu menghormati tempat yang dimuliakan oleh Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang membesarkan, mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itulah tanda hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterus lagi kita dan mendapat kemenangan dengan setinggi-tinggi pangkat dan martabat pada akhirat nanti. Jadi orang yang ada ilmu tasawuf, tak kiralah apa nama pun, ada orang sebut ilmu zuhud, setengah orang tak nak sebut ilmu tasawuf. Kita telah bahaskan pada pengajian yang lepas makna tasawuf pada bahasa. Dia ambil kalimah safa, tak mau dia orang dia nak bagi bersebut nama ilmu zuhud, sebab dalam kitab hadis sebut kitab zuhdi. Tak apa lah, dia nak ambil nama dia ilmu zuhud. Ada orang tak mau nama dia tasawuf, ilmu suluk. Ayah, ilmu suluk. Orang dia tak mau sebut nama ilmu tasawuf, nak sebut ilmu akhlak. Ya Allah, ilmu akhlak. Oleh sebab itu Syekh Ibn Atta' As-Sakandari dia tidak mahu membahaskan dari sudut istilah, maka dia namakan kitabnya Al-Hikam. Kalau disebut kitab tasawuf, tak kau hantam dia atas bawah kiri kanan, maka Syekh Ibn Atta' As-Sakandari namakan kitabnya Al-Hikam, kata-kata hikmah yang membersih cara nak berjalan bagi orang yang menghendaki redha Allah. Inilah cara yang disebut dalam ilmu tasawuf al-murid. Contohnya al-murid diambil kalimah arada yuridu iradatan fahuwa murid. Terjemah Melayu pun murid. Sebab apa murid sekolah tu nama murid? Kita akan tanya dia, antal murid madza turid? Engkau ni murid, apa yang kau nak? Kalau orang sekarang dia ambil pergi sekolah, apa dia nak? Madza turid? Antal murid, nah madza turid? Engkau murid, apa yang kau nak? Nak dapat kejayaan. Maka kalau kau nak dapat kejayaan, kau kena bersungguh-sungguh, sebab nama kamu pemurid. Murid tu ialah bahasa Arab. Arada, ana uridu, aku nak. Arada yuridu iradatan fahuwa muridun. Maka dalam ilmu tasawuf sebut ayyuhal murid, wahai murid. Maknanya madza turid? Apa yang kau nak? Nak ialah mendapat redha Allah, nak mendapat keampunan daripada Allah, nak supaya mendapat rahmat daripada Allah. Kamu nak dapat rahmat Allah, kamu nak dapat redha Allah, nak sampai ke hadrat Allah ni. Ini dia cara dia. Maka Syekh Ibn Atta' As-Sakandari menyusun kitab Al-Hikam, kata-kata hikmah supaya orang yang menghendaki redha Allah ikut step ni, satu persatu. Begitu juga orang yang mengaji ilmu fiqh, mula-mula membahaskan dalam ilmu, iaitu ilmu berkaitan tentang taharah. Dah bersih ni, dia pergi semayang. Dah bersih ni, pergilah dia mengerjakan ibadat yang lain, di antaranya mengeluarkan zakat, di antaranya berpuasa, di antaranya haji, di antaranya berinteraksi dengan manusia, ilmu muamalat, ada membahaskan tentang munakahat. Penghujung kitab fiqh akan membahaskan kitabul itqi, bab memerdekakan hamba. Sebab apa ulama susun kitab merdekakan hamba ini di ujung, seolah-olah orang yang mengaji ilmu fiqh ini penghujungnya iaitu merdeka, sebagaimana merdekanya hamba yang telah dimerdekakan oleh tuannya, merdeka daripada siksaan Allah, merdeka daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Tu sebab mengaji kitab fiqh mula-mula bab taharah, penghujungnya kitab al-itq, kitabul itqi, bab memerdekakan hamba. Ini cara yang diajar oleh ulama. Oleh sebab itulah dinamakan al-murid. Dia kamu murid. Sama balik kita. Dan tempat menghantar akan dia. Apa mauduk ni? Kita mauduk, tajuk-tajuk. Ngaji ilmu tasawuf, macam-macam kitab yang kita pelajari.
Apa maudhu', tempat dihantarkan ilmu ini. Maudhu'nya dia kata, adapun maudhu', tempat dihantarkan akan ilmu tasawuf ini ialah segala perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun disebut al-akhlaq, iaitu akhlak. Al-akhlaqu al-muhammadiyyatu min haisu at-takhalluq biha. Maudhu' dia, tajuk dia, subjek yang kita nak tahu ini ialah al-akhlaqu al-muhammadiyyatu, segala perangai, segala akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah tahu akhlak Nabi, diajarkan menerusi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaji hadis 40, mula-mula dalam bab ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Kitab kecil ke, kitab besar ke, tu guru mana pun mengajar kitab hadis 40 ni, dia akan bahas bab ni. Mengaji tinggi mana pun niatnya tak betul, habis. Jadi Al-Imam An-Nawawi susun hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Innamas sihhatul a'mal, hanya sahaja sah segala amal itu ialah dikira daripada niatnya, ataupun al-a'malu sihhatuha wa i'tibaruha. Adapun segala amal itu sahnya, diambil kiranya, ialah berdasarkan bin niat, iaitu ikhlas. Bila dia ikhlas, buang semua sifat-sifat yang tak baik. Mengaji kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi juga pun mula dalam babul ikhlas. Imam Nawawi bahas bab ikhlas. Bab ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak. Oleh sebab itu Riyadhus Salihin semua cerita bab akhlak. Bab ikhlas, bab tawakal, bab as-sidqu, benar, bab wara, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang terkenal iaitu Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin. Jemaah tabligh di negara kita pakai fadail al-amal. Negara Arab dia tak ada fadailul amal. Negara Arab, jemaah tabligh Arab, dia pagi-pagi macam ni dia akan baca Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin itu adalah silibus bagi tabligh, jemaah tabligh di negara Arab. Jemaah Arab tak ada baca fadail amal. Dia akan baca Riyadhus Salihin. Mana Riyadhus Salihin itu sentiasa didengar hadisnya. Hanya dan perlu ada penerangan. Sebab hadis kalau kita baca tak ada orang terang, habis baca kita diam je, kita pun tak faham. Mesti ada penerangan hadis Riyadhus Salihin. Oleh sebab itu disyarahkan oleh ramai di kalangan para alim ulama tentang kitab Riyadhus Salihin. Sama balik kitab-kitab. Ini maudhu'. Kalau orang tanya apa subjek dalam pembahasan dalam ilmu tasawuf, akhlak. Akhlak. Dan kita tidak membeza-bezakan, oh ini Tok Syekh ni, ini Tok Syekh ni, Tok Syekh ini di antara bala. Ada pula Syekh ni pula wamai, dah tu pelekeh pula Syekh ni. Ada pula pengikut Tuan Syekh ni, pelekeh pula Tok Syekh ni. Tak ada akhlak. Ini bukan ulama tasawuf. Berzikir tapi zikir tak beri manfaat. Ini zikir ni power, ini zikir tak power. Tak ada power, tak power. Yang penting mendapat redha Allah. Ini hizib ini hizib ni, hizib ini, hizib ni semua susunan syekh. Betul-betul Al-Quranul Karim. Bacalah Quran, bacalah zikir yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu pagi ada, waktu petang ada. Tak ada khilaf. Ini betul-betul daripada Quran, dia betul-betul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang bertasawuf dia pegang begitu. Adapun sampingan-sampingan nak baca hizib-hizib, ahlan wa sahlan. Itu sampingan. Tetapi Quran dan hadis jangan ditinggal. Ni zikir lepas sembahyang, ya zikir Rasulullah.
sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasulullah ajar lepas sembahyang, itulah kita baca. Yang kita nak ambil lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas solat, maka kita telah mengutamakan tuqsyih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan naik martabat. Lama-lama dia akan kecundang, dia akan jadi rosak, dia akan jadi, orang kata sewel, orang kata jadi gila isin. Asalnya ismun, terjemah Melayu jadi gila isin. Jadi sebenarnya gila isim, ismun, nama. Kerana apa? Kerana dia tidak ada guru. Sama balik kita itu ilmu tasawuf. Beza dengan tarikat. Tarikat itu satu jalan nak mendapat redha Allah. Dia perlu ada jalan, ada syariat dan ada jalan. Oleh sebab itu dalam kitab kita ni, apa itu syariat, apa itu tariqah, apa itu hakikat, dia akan huraikan. Iaitu mengikut barang yang disuruh oleh Quran dan meninggalkan barang yang ditegahnya. Nampak dia? Ini orang tasawuf. Yang halal itulah yang dicari, yang haram ditinggalkan. Sebab ada haram itu berbentuk makanan, haram itu dari sudut muamalat, haram itu dari sudut apapun, dia perlu tinggalkan. Dia hendaklah meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Apa yang disuruh oleh Allah, itulah diikut. Inilah ulama tasawuf. Ulama tasawuf daripada dirinya, daripada ahli keluarganya, mencerminkan sebagai orang yang menunjukkan bayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tengok Tok Syekh ni, pada dirinya, pada ahli keluarga dia, inilah amal sunnah Nabi. Apa begitu? Tapi kalau kita tengok Tok Syekh ni dengan zikir kuat, bila tengok ahli keluarga dia, down habis kita. Kita kata ini anak Tok Syekh ni, rambut pang gitu. Itu. Sini hijau, sini perang. Dah tu cakap dengan bapak, Daddy, bila ni? Tahu tak? Anak-anak tu dia kata, duduk KL tu. Kita mula-mula kata Tok Syekh ni wali ni. Tengok anak rambut pang gitu. Terus kita. Sebab waktu nak semayang, bapak dia kata, marilah semayang. Nak cepatlah, ni jam lah dia kata. Nak balik KL ni. Tak ada akhlak. Tak ada akhlak. Maka digagal di hadapan anak murid umpama wali, tapi gagal mengajarkan, menunjukkan akhlak sebagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama balik kita dan meninggalkan barang yang ditegahnya. Dan siapa yang menyusun kitab ilmu tasawuf ini dan yang menghantarkan ilmu ini, segala yang arif dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mengambil mereka itu akan dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sandang yang berhubung. Jadi apakah al-wadih yang menyusun ilmu tasawuf ini? Ilmu tasawuf ini ialah datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya ulama-ulama dia susun. Yang diajar oleh Jibril alaihi salam, menerusi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadisul ihsan. Mal ihsan? Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bila ditanya mal ihsan, apa itu ihsan? An ta'budallaha, iaitu kamu menyembah Allah ka'annaka tarah, seolah-olah kamu nampak Allah. Seolah-olah nampak Allah. Kalau kita berjalan mencari rezeki, kita rasa bahawa kita nampak Allah, maka orang yang mencari rezeki ni, dia tidak akan curi tulang. Dia tahu tunaikan amanah. Kerana rezeki itu mestilah rezeki yang halal, nak bagi anak bini makan, kerana dia membentukkan darah daging.
kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang datang daripada benda yang haram, neraka yang layak bagi dia. Dia amanah, tak ada rasuah. Ini orang yang berakhlak. Integriti ni kalau kita tanamkan ilmu tasawuf, kenal Allah, kenal Allah, di mana pun kita ingat Allah, Allah, Allah. Yang dalam ilmu tasawuf sebut muraqabah. Muraqabah, sentiasa diobserv, sentiasa diawasi. Allah memandang dia di mana sahaja. Maka ketika itulah ianya akan jadi seorang pekerja yang cemerlang dunia akhirat. Kalau dia beribadat, ibadat yang terbaik. Inilah kelebihan ilmu tasawuf, diambil daripada Nabi SAW menerusi hadis ihsan. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Tapi kalau kau tak sampai tahap gitu, mata hati kamu sentiasa memandang Allah, Allah sentiasa pandang kamu. Allah sentiasa pandang kamu. Itu muraqabah. Tadi yang pertama dinamakan musyahadah, kategori yang kedua dinamakan muraqabah. Allah sentiasa pandang. Yang pertama tadi iaitu musyahadah, seolah-olah kita dapat menyaksikan Allah. Begitu. Ini akhlak Nabi SAW. Yang kemudian disusunlah oleh ulama, ambil daripada Nabi SAW. Mula-mula ilmu ini diambil oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah menurunkan ilmu tasawuf ini kepada Sayyidina Hasan. Kemudian daripada Sayyidina Hasan diambil oleh Abu Muhammad Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian ini silsilah dari sudut ilmu tasawuf. Kalau kita mengambil bai'ah untuk tariqah jalan, sama ada sampai kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an ataupun kepada sampai kepada Sayyidina Abu Bakar. Contohnya dalam ilmu zikir, kita nak berzikir supaya mendapat keberkatan, nak jalan yang betul-betul lurus. Kita ambil zikir ni, zikir betul-betul lurus. Kalau kita ambil zikir tak betul lurus, dia bercampur-campur, kita akan jadi sesat. Itu sebab kita tengok ada di antara ahli tarekat sesat. Tak semayang, tak puasa, dia kira zikir. Tak semayang, Allahu Akbar, tarekatnya tak betul kerana ambilannya tak betul. Kita kalau betul cara kita, maka dia akan sampai. Tapi kalau tak betul, dia akan tersesat. Dia akan tersesat. Oleh sebab itu ulama menjaga sungguh dari sudut sanad. Dan mengambil ilmu ini mesti orang yang diyakini keilmuannya, orang yang tahu syariat. Barulah boleh kita mengambil ilmu zikir daripadanya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menghantarkannya, yang menyusunnya ialah asalnya Nabi SAW menerusi hadis ihsan. Apa kelebihan? Kelebihan ilmu tasawuf, faedah dia. Orang kata apa faedah belajar ilmu tasawuf ni? Fadlut tasawuf, faedatut tasawuf. Kelebihannya itu ialah semulia-mulia ilmu. Kelebihan ialah semulia-mulia ilmu. Kerana kalau orang ada ilmu tak ada ilmu tasawuf, takut dia tergelincir. Kenapa? Kerana dia tidak ada ilmu tasawuf. Maka orang tengok dia pun belagak je. Tak ada ilmu tasawuf. Macam hebat je. Tak pun hebat orang kata. Jadi ilmu tasawuf ialah ilmu semulia-mulianya. Oleh sebab itu ulama menyebut idza ra'aita man futiha lahu fil fahmi faghtabithu. Apabila kamu melihat seseorang yang dibukakan kepahaman, maka cemburulah. Bila kita tengok seorang hamba Allah yang kita tengok dibukakan oleh Allah faham, kita kata macam mana boleh sampai 200 rakaat satu hari? Kerana dia faham. Aku nak sembahyang 20 rakaat pun rasa macam-macam ujian.
kerana dia faham. Oleh sebab itu kena ada ghibtah. Kamu rasa cemburu, cemburu ni bukan nak menjahanamkan dia. Dalam bahasa Arab, hasad menjahanamkan orang. Ghibtah iaitu kita nak macam mana dia buat, macam mana dia buat. Iaitu ilmu tasawuf ini semulia-mulia ilmu. Mana dia? Pada kemudian tauhid. Yang paling tinggi ialah tauhid, kemudian bawa ilmu tasawuf. Dengan dia menyampaikan kepada tinggi martabat pada akhirat. Kerana dengan ilmu tasawuf ini menyampaikan kedudukan tertinggi. Kerana bila dia ada ilmu tauhid, dia kenal Allah. Kemudian dia ada ilmu tasawuf, dia takut kepada Allah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Min ibadihil ulama disebut kalimah ilmu. Hanya saja mereka yang takut kepada Allah ialah ulama. Orang dia ilmu, dia ada ilmu tauhid, dia kenal Allah. Dengan ilmu dia kenal Allah, dia rasa takut pada Allah, dia tasawuf. Bila dia kenal Allah, dia rasa haibah kehebatan Allah, ilmu tasawuf. Maka dia menggabungkan ilmu tauhid dengan ilmu tasawuf, maka tinggilah kedudukannya di sisi Allah Ta'ala dunia akhirat. Nisbah ilmu ini dan nisbah, yakni bangsa ilmu tasawuf ni apa dia kata, iaitu furu' ilmu tauhid. Dia adalah cabang daripada ilmu tauhid. Sebagaimana Syekh Zarruq rahimahullah ta'ala menyebut, perumpamaan ilmu tasawuf ni ialah nisbatul ruh minal jasad. Diumpamakan ruh dengan jasad. Ada jasad tapi tak ada ruh, pun tak tersempurna. Ada jasad tak ada ruh, tak ada. Ada ruh tak ada jasad pun tak ada. Oleh sebab itu ada tauhid dan ada tasawuf. Dia lengkap melengkapi. Ada tasawuf tak ada tauhid pun hanyut. Dia suka ngaji tasawuf, dia tauhid hanyut juga. Orang yang mengaji tauhid tak ada tasawuf, dia suka berdebat. Suka berdebat. Itu yang jadi ahli sunnah wal jamaah kira nak berdebat ni. Geng Wahabi ahli sunnah wal jamaah, tak habis kapi bina'ah pening gitu. Cerita bina'ah kapi masuk neraka. Cerita bersemayam aras tak bersemayam sampai kiamat. Cerita, adakah itu ilmu tauhid? Ilmu tauhid ni cerita Allah bersemayam ke aras, itu dia cerita daripada A sampai Z. Besok mengajar pun Allah bersemayam ke aras, Allah tangan Allah, kaki Allah lah, semualah. Seolah-olah menceritakan Allah ini adalah benda yang seperti makhluk. Rosak ni. Dia ada ilmu tauhid tapi dia tak ada tasawuf. Kita mengaji tauhid, inilah kita dengar Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, daripada dulu sampai akhir. Kita pun tak tahu apa tujuan mengaji ilmu tauhid, apa matlamat kita mengaji ilmu tauhid, apa kesudahan mengaji ilmu tauhid. Maka digarapkan dua ilmu, ada tauhid, ada tasawuf. Mantap. Dia kenal Allah, Allah bersifat dengan sifat qudrah. Apakah yang nak diambil bersifat yang dipelajari qudrah ini dalam membentukkan dirinya untuk menjadi hamba Allah bertakwa. Bukan kita buat takluk suluhi qadim, tanjizi hadis, suluh kita pun tak faham. Ini disebut oleh Tuan Syekh, dia adalah farq. Sebagaimana Syekh Zarruq menyebut nisbatul ruh minal jasad. Diumpamakan roh dengan jasad saling lengkap melengkapi. Seterusnya lagi. Dan tempat mengambilnya, mana ambilannya, istimdad. Mana ambilannya? Mana bila dah belajar ilmu tauhid ni, belajar ilmu tasawuf, faedahnya membersihkan hati dan mengenal Allah. Sebagaimana ulama menyebut tahzibul qulub, bersihkan hati. Tahzib ini makna dia bersih dan dia didik. Macam kita sekarang ni, kita
ada sebidang tanah, mula-mula kita tebaskan dia ataupun kita racun, kemudian kita bajakkan dia, kemudian kita tanam, kemudian kita semai, kemudian kita bajakan, last kali mengeluarkan hasil. Itu tahzib namanya. Sekarang ni hati kita kotor, kita kena bersihkan, kita kena jaga sehingga dia menghasilkan buah. Di antara faedah tasawuf ni ma'rifatu 'allamil ghuyub, mengetahui Allah yang mengetahui segala ghaib. Begitu. Di antara kelebihannya sakhawatun nufus, hati ini sentiasa dermawan. Kalau hati ini tak dermawan dengan Allah, itu yang kita malas je. Kalau bersembang 3 jam kita tak ganjak. Kalau baca Quran 15 minit rasa nak terkentut. Hati tidak sakhawah. Sebenarnya kita ni sama level. Bila bersembang berjam kita boleh. Ni kalau lepas ni kita bersembang, tahu-tahu pukul 10. Dah pukul 10 dah. Bersembang. Kalau bersembang. Kalau baca Quran tak sampai setengah jam. Hati belum sakhawah. Dia belum dermawan untuk Allah. Dia dermawan kepada manusia. Allahu Akbar. Sama balik kita kata. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala. Tempat ambilannya Al-Quran dan Al-Hadis, iaitu dinamakan istimdad namanya. Istimdadnya minal Quran wal Hadis. Sebagaimana Al-Imam Al-Ghazali menyebut di dalam kitab Ihya, disusunkan ada bab ibadat, ada bab yang bab iaitu bab yang merosakkan hati, ada bab yang menyelamatkan hati. Semua ni dia tunjukkan dalil-dalil pada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istimdad daripada Quran dan hadis. Dan namanya, nama dia ilmu tasawuf. Ilmu dia ilmu tasawuf. Dan hukumnya wajib. Hukum belajar ilmu tasawuf adalah wajib. Kerana seseorang yang tidak bersih daripada sifat-sifat terkeji, maka ianya tidak akan selamat. Tidak akan selamat. Oleh sebab itulah ulama menyebut belajar ilmu tasawuf ini adalah wajib. Macam mana seorang ni contohnya dia berzikir tapi dengan tok guru. Kalau dengan tuan guru dia, tok guru duduk atas kursi, sekarang duduk atas kursi, dia sanggup melutut depan tok guru, melutut cakap. Tok guru duduk atas kursi, di luar tu duduk kursi, dia nak cakap dengan tok guru dah, sanggup kotor seluar, duduk bersila, cakap pun unduk gitu. Kalau balik depan mengaji tasawuf, balik rumah, mak dia kata, mak teringin nak makan roti canai. Ada dia pergi kat mak dia melutut, baiklah mak, saya akan beli roti canai. Oh, mak tak masak lah, tak sempat gitu. Kau pergilah beli roti canai bawah pokok dekat duyung. Dekat duyung ada dia melutut dengan mak dia, berani potong telinga. Ni tak tahu dengan ibu bapa tidak hormat, cakap sambil lewa. Tapi dengan tok syekh cium atas bawah, cium kalau boleh sampai ketiak. Dengan ibu, dengan bapa, ada dia cium hari-hari dengan bapak dia, cium dahi apa semua tiap-tiap hari, dengan sebagaimana cium dengan tok syekh. Kalau tok syekh habis badan dicium. Ibu tak tahu dah. Orang ilmu tasawuf inilah perlu diajar. Adab dengan bapa, adab dengan ibu, adab dengan isteri, adab dengan anak, dengan ahli keluarga. Tok Syekh ni macam mana? Inilah perlu diambil daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Cakap dengan bapa macam orang biasa. Cakap dengan tok syekh dia, Masya Allah, kalau boleh kaki dicium, kaki-kaki dicium. Ni perlu tahu. Tu sebab ngaji kitab tinggi tapi tak belajar adab dan sudut ilmu tasawuf pada asalnya. Sama balik kita. Dan masalahnya hukum-hukum yang dibahas padanya pada segala kedatangan az-zatiyah seperti al-fana. Ini istilah. Macam mana nak sampai maqam fana? Maqam fana disebut maqamul ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu nampak Allah, tidak terpandang kepada makhluk. Ataupun disebut dalam kitab Hikam, syuhudul wahdah fil kasrah, pandangnya kepada yang tunggal sehingga tidak terpandang kepada yang lain. Habislah. Bila dia terpandang yang satu, dia tak akan teringat benda yang lain. Atau maqamul baqa. Maqamul baqa dinamakan syuhudul, iaitu kedudukan apabila semua sudah binasa. Binasanya apa? Iaitu panaknya binasanya sifat mazmumah. Dia buang sifat riya, dia buang sifat takabur, dia panak semua. Dinamakan maqam jam'ul jam'i. Yang kekal sekarang ni hatinya dengan Allah, al-baqa. Sekarang ni adakah kita telah panakkan, binasakan segala sifat yang terkeji? Bila tak dibinasakan sifat terkeji sekarang ni, dia tidak akan sampai baqa. Tetapi kalau dia sudah pana'ul pana, yang dinamakan maqamul jam'ul jam'i, telah menghapuskan semua yang bersifat aghyar, sebagaimana yang disebut dalam kitab Hikam, kalimah al-aghyar iaitu ghairullah, lain pada Allah dalam hati ini, semua dinyahkan, buangkan. Maka ketika itulah semuanya pana, kekalah ia dengan Allah. Ini waktu nak mati pun Allah, tak perlu ditalkin, tak talkin pun Allah, Allah. Oleh sebab itu dalam ilmu zikir kita ada belajar bab dinamakan kedudukan iaitu wukuf nama dia. Dalam ni ada nanti saya ujar wukuful qalbi, wukuful adadi. Kerana kita zikir ni dia sudut adat perlu dilatih sehingga ia sudah sebati, maka ketika itu dinamakan wukuful qalbi. Seterusnya muraqabah. Tadi muraqabah saya dah huraikan. Musyahadah dan jalal dan kamal. Memandang kepada sifat jalal Allah. Contohnya Allah bersifat dengan sifat karim, mulia. Maka kerana Allah bersifat dengan sifat karim, maka kita hendak juga menjadikan diri kita mulia. Bila kita dah mulia, maka kita terpandang kesempurnaan yang sebenar ialah al-kamal Allah. Kita ini tetap berhajat kepada Allah, walaupun kita rasa dah sempurna, ibadat bagus, tapi dia masih lagi merasakan dia hamba Allah. Apabila dia memandang kepada jalal Allah, jalal Allah, iaitu memandang kepada Allah inilah gagah perkasa, sesungguhnya sesaan Allah amat perit, syadidul iqab, itu jalal. Bila baca innallaha syadidul iqab, sesungguhnya siksaan Allah itu amat pedih, itu jalal. Bila dia pandang kepada jalan Allah, maka dia akan rasa takut pada Allah. Bila dia beribadat, dia terpandang kepada dermawannya Allah, mulianya Allah. Kerana Allah Subhanahu wa taala berikan dia, dah tua-tua ni pun boleh sembahyang jemaah, dah tua-tua ni pun boleh panjat tangga masjid Bukit Katil, dah tua-tua ni pun boleh duduk. Allah berterima kasih kepada Allah bila dia terpandang kepada jamal Allah, dermawan Allah, dia rasa rindu dengan Allah. Tadi mula-mula dia rasa takut, sekarang dia datang rindu yang tidak ada ubatnya melainkan bertemu dengan Allah. Maka hatinya sentiasa dan ingat Allah, tidak akan menekan ingat Allah. Ini nama dia memandang kepada jalan, naik kepada kamal ataupun jamal. Ada kita sekarang ni? Tak ada, belum sampai tahap itu. Pandang kepada jalan, takutnya beribadat terpandang kepada sifat-sifat Allah yang dermawan. Allah telah berikan rezeki yang Allah lah Razzaq, maka terasa rindunya kepada Allah, nak jumpa dengan Allah. Sebagaimana hari-hari orang bagi kat kita, bagi dia kata
Contohnya saya kalau balik, ada orang jemaah ni selalu kadang bagi roti canai, bagi kita kata kat orang rumah, nanti pergi ziarah lah dia. Musim durian bagi durian, musim rambutan bagi rambutan. Ni raya datang pergi ziarah rumah dia. Kita ni Allah beri lebih pada rambutan, lebih daripada durian, ada rasa-rasa nak bertemu dengan Allah. Ini nama pandang kepada zaman. Pandang dia istilah dalam ilmu tasawuf. InsyaAllah kita sambung akan datang lagi. Dah lebih dah kita ni. Mudah-mudahan pertemuan kita dia berkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.